sepanjang hayat. Sedara, ini berita baik. Graduan pendidikan boleh membuat permohonan jawatan guru secara terus dan tidak perlu menunggu kekosongan. Itu antara perkara yang dimaklumkan dalam persidangan Dewan Negara hari ini. Langsung di Parlimen, kita bersama Ashraf Ishak. Ya, Syairah. Kementerian Pendidikan KPM kini menggunakan pendekatan baru bagi pengambilan guru KPM iaitu berdasarkan kluster mata pelajaran. Jelas Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razi Jidin menerusi kaedah itu, para graduan boleh terus memohon jawatan tanpa perlu menunggu kekosongan mengikut bidang perkhususan masing-masing. Langkah itu seterusnya dapat menyelesaikan masalah kekurangan guru dan membuka peluang kepada lebih ramai graduan untuk memohon. Melalui pendekatan ini, graduan pendidikan dia tak jadi macam sebelum ni. Kalau dulu pendekatan dia, option dia yang tu saja, ini kluster dia tak ada kluster, one to one. Sekarang ini dengan ada kluster, graduan pendidikan mempunyai peluang yang lebih luas. Sebab itu, dalam konteks pengambilan one off ini, kita dapat lihat ada graduan yang mempunyai ikhtisas pendidikan yang telah graduate, telah keluar daripada universiti beberapa tahun yang lepas, 5-6 tahun lepas, baru mendapat peluang. Terletak di hujung jalan. Nombor 1 soalan. Beliau menjawab soalan Senator Datuk Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid mengenai status pelantikan guru secara sekali yang diumumkan kerajaan sebelum ini. Sehingga kini seramai 13,255 guru baru telah berjaya ditempatkan di seluruh negara menerusi program pengambilan khas guru secara sekali. Dalam pada itu, masih terdapat 4,932 kekosongan jawatan di bawah pengambilan khas tersebut perlu diisi oleh calon-calon yang layak. 99 operasi anti pemerdagangan orang dan penyelundupan migran di seluruh negara telah dilaksanakan Kementerian Sumber Manusia menerusi Jabatan Tenaga Semenanjung Malaysia. Ia merangkumi operasi sejak 2011 hingga 2021. Menurut Timbalan Menteri Sumber Manusia, Datuk Awang Hashim, daripada jumlah itu 51 kertas siasatan telah dibuka dan 48 kes telah diselesaikan tanpa membuka kertas siasatan kerana melibatkan isu gaji dalam bidang agensi penguatkuasaan. Operasi dilaksana dengan kerjasama beberapa agensi di bawah Majlis Anti Pemberdagangan Orang MAPO. Kementerian Sumber Manusia bersama dengan beberapa agensi lagi membuat penguatkuasaan dan pendekatan sosial bersama-sama dengan pemegang-pemegang taruh bagi memerangi amalan demokrasi, amalan eksploitasi pekerja di negara ini. 10 indikator yang disebut itu, yang pertamanya 11 indikator yang ditetapkan oleh ILO dan memang kita komplek ataupun kita mematuhi ke semua 11 indikator ini. Cuma ada lagi sedikit perkara yang menyebabkan kita dituduh sebagai terlibat dalam perburuh paksa kerana mereka-mereka yang datang ke sini membawa keluarga dan mungkin anak-anak mereka di bawah umur terlibat membantu ibu bapa mereka dalam sektor perdagangan ini. Eksploitasi tenaga. Beliau menjawab soalan tambahan Senator Noraini Idris berkenaan usaha kerajaan dalam menangani tanggapan negatif negara luar terhadap negara membabitkan isu tersebut. Bagi mengawal tahap keberhutangan pemegang kad kredit, Bank Negara Malaysia memperkenalkan beberapa syarat baru pemberian kad kredit. Menurut Timbalan Menteri Kewangan 1, Datuk Indra Muhammad Shah Abdullah, ia bagi memastikan hanya pengguna yang berkemampuan saja dibenar menggunakan perkhidmatan itu. Yang Dipertua Institusi Kewangan dikendaki mempertimbangkan situasi pemegang kad kredit yang menghadapi kesukaran untuk membayar balik pinjaman akibat kesihatan, pengangguran atau sebab-sebab munasabah yang lain dan menawarkan pelan pembayaran balik alternatif yang sesuai dengan keadaan dan situasi kewangan pemegang kad kredit. Berdasarkan statistik Jabatan Insolvensi, jumlah kes kebankrafan disebabkan hutang kad kredit menurun kepada 438 kes pada tahun lalu berbanding 1,000 kes pada tahun 2017. Malah hanya sekitar 89% daripada jumlah kes kebankrafan keseluruhan melibatkan kes hutang kad kredit. Ia merangkumi 0.005% daripada jumlah pemegang kad kredit utama.
Setakat itu saja perkembangan terkini yang dapat saya kongsikan dari bangunan Parlimen. Dewan Negara kini berhenti rehat seketika dan akan bersambung semula pada pukul 2.30 petang nanti. Dan untuk perkembangan lanjut untuk sesi Dewan Negara ini juga kami akan bawakan perinciannya dalam berita Parlimen pada pukul 10.30 malam ini. Dan sekian saja daripada saya. Kita kembali semula bersama Syahirah di Angkasa Puri. Silakan.